Masuk hadis yang ke-11. Ustaz, bagaimana dengan tandas yang sekaligus dengan bilik air? Macam mana nak baca niat? Baca sebelum masuk bilik air. Sebelum masuk bilik air tu niat siap-siap. Niat dengan zahir lafaz lah. Nawaitul wudu'a fardulillahi ta'ala tu masuk. Lepas tu waktu nak ni, niat dalam hati je. Waktu nak basuh muka tu niat dalam hati. Tajdid takut ketika mana tengah tu mungkin terbatal dan sebagainya. Okey, baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Air musta'mal pada basuhan pertama sebab basuhan pertama itu adalah fardu. Basuhan kedua dan ketiga adalah sunat. Saya ulang sekali lagi, basuhan pertama adalah fardu. Adapun basuhan yang kedua dan ketiga adalah sunat. Maksudnya tuan-tuan berwuduk ni, yang basuhan pertama tu saja wajib, yang lepas itu adalah sunat. Sebab tu kalau dalam keadaan yang ayak, kita duduk di kawasan yang orang ramai. Contohnya, kita pergi tengok bola. Waktu kita tengok bola, orang kan ramai. So, ramai ada orang nak berwuduk, ramai. So, ketika tu, ambil yang wajib. Basuh sekali sudahlah. Ni rajin pula basuh 3 kali. Siap kumuk, siap masuk air dalam hidung, siap basuh telinga. Sampai semua nak basuh. Sebab kena faham. Untuk meraihkan keadaan. Maka ketika tu ambil sekali sudah. Untuk kita nak raikan orang lain pun nak berwuduk juga. Sebab mungkin ada masalah air nanti. Baik, kita masuk pada Sian Ain. Dah Pak Ain melawak ya. Tapi tak lawak tadi, serius sebenarnya. Nak tahu duk pergi mana lagi? InsyaAllah kita masuk kita hadis. Sebab pukul 9.30, 9.40 lagi saya kena ada live, ada Zoom meeting bersama dengan Haji Asri dan Encik Khairul. Dengan tim-tim untuk circle Encik Khairul lah. Dia minta bantu bahagian nak cerita tentang bab fasa kebangkitan untuk kewangan dalam bab COVID-19 insyaAllah. Jadi malam ni kena berhenti 9.40 lah. Baik, kita masuk kita hadis yang ke-11. InsyaAllah dah hadis 11 dah. Baru 14 hari dah hadis yang ke-11 insyaAllah. Sebab hari tu sehari kita miss dan sehari kita baca cerita tentang tajuk lain. Jadi sebab tu yang agak tertinggal sikit lagi 3 sesi lah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. An Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khuzul ata'a ma dama ata'an fa iza sara rashwatan fid dini fala ta'khuzuhu wa lastum bitarikihi yamna'ukumul faqru wal hajah. Rawahu Tabrani fil Kabir. Baik, daripada Sayyidina Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu. Siapa Sayyidina Mu'az bin Jabal? Sayyidina Mu'az bin Jabal adalah salah seorang daripada kalangan sahabat Nabi yang dia ini disebutkan dalam satu hadis Nabi SAW bahawa dia di antara kalangan sahabat yang paling faqih dalam bab halal dan haram. Atau ilmu fiqh lah. Sebab ada satu hadis yang Nabi SAW jelas menyebut tentang kelebihan Mu'az bin Jabal. Jadi Mu'az bin Jabal ni juga di antara kemuliaan dia di antara orang daripada kalangan Ansar yang mana dia ini seorang yang petah berkata-kata. Mu'az bin Jabal ni. Sehingga kan Nabi mengiktiraf Mu'az bin Jabal di antara kalangan sahabat yang paling alim ataupun yang paling faqih dalam bab ilmu fiqh. Itu ada satu hadis yang sahih. Nabi iktiraf tentang kelebihan Mu'az bin Jabal. Maka bukan kaleng-kaleng lah. Mu'az bin Jabal ni seorang sahabat Nabi yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala disebabkan baginda Nabi SAW mengiktiraf tentang Mu'az bin Jabal. Dan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni khutul ata'a madama ata'an. Nabi kata dalam hadis ni, ambillah pemberian itu selama mana ia sebagai pemberian. Maka Nabi kata ambillah apa-apa yang orang bagi itu, ambil selama mana dia di atas nama pemberian. Tapi Nabi kata apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza sara rashwatan fid dini, dan tetapi apabila ia sudah menjadi rasuah pada pandangan agama, maka janganlah kamu mengambilnya. Apa makna di sini? Maksudnya Nabi kata selagi mana pemberian itu tidak ada kepentingan. Maksud tak ada kepentingan ni memang bagi kita tu atas tak ada kepentingan apa-apa. Sebab kadang-kadang dalam bab pemberian ini dia ada kepentingan-kepentingan tertentu. Contohnya kalau dia ni sebagai pekerja ataupun dia ni sebagai kerja di pejabat tanah. So orang bagi hadiah kat dia, bila orang bagi hadiah dia akan terikat dengan dia panggil unfair advantage lah. Sebab kawan-kawan tu dia bagi hadiah dan dia terima.
maka akan jadi masalah untuk dia nak buat keputusan apa-apa nanti. Kalau dia sebagai pegawai polis, kalau dia sebagai SPRM, dia sebagai pegawai-pegawai badan dia panggil badan-badan berkuasa tertentu, orang dia dah terima satu benda, maka biasanya kalau kawan tu nak minta tolong akan jadi masalah. Ada seorang kawan saya, sekarang ni dia baguslah sahabat saya ni, dia adalah ketua polis bahagian komersial di Selangor, Tuan Fazli Syam. Saya sebut nama lah sebab dia orang yang baik, saya kena cerita. Sebab tuan-tuan, at least tuan-tuan tahu dalam polis tu ada banyak orang baik. Tuan Fazli Syam ni dia di antara ketua polis. Dia maksudnya dia nombor 2 lah kalau di Selangor tu. Muda lagi, baru dalam, tak silap saya mungkin dalam 30-an, baru nak masuk 40. Saya kenal dia sebab Tuan Fazli Syam ni sebab dia datang berubat. Kebetulan saya bantu guru saya Ustaz Arifin Ayub waktu tu. Dan rapat lah daripada situ. Tuan Fazli Syam ni dia sebutlah, dia ceritalah, dia tu ustaz memang dalam polis ni wujud banyak beberapa rasuah. Dan dia kata cuma sampai peringkat rasuah ni dia pipis, dan kalau kita tak terima secara zahir, dia akan buat dengan cara-cara yang pelik-pelik. Contohnya dia kata sampai peringkat dia tahu dia akan cari dekat mana kita servis kereta. Dia akan cari benda-benda macam tu. Contoh dia buat apa, dia pergi beritahu kat kedai kereta tu, kalau kawan ni main servis kereta, main tukar tayar, main ni apa semua, jangan ambil duit. So macam dia sampai peringkat detail pergi macam tu. Contohnya macam saya kan, saya pergi kedai, saya nak servis aircon. Tiba-tiba tengok-tengok dia tukar sport rim yang elok, sport rim 18 apa semua ni. Lepas tu kita kata, ni apa tukar sport rim, saya tak tukar pun. Dia kata, dah ada orang belanja. Padahal siapa yang belanja tadi tu, yang toke-toke judi apa semua tu, sebab apa? Nak bagi kita mula terlibat dengan rasuah secara tak langsung. Ni yang berlaku. Dia kata sampai peringkat macam tu, rasuah ni depa manipulate sampai benda yang sekecil-kecil benda. Dengan cara bagi hadiah, dengan cara tiba-tiba jumpa tu jadi baik sangat. Sebab tu Nabi kata, kamu ambil lah apa-apa pemberian tu, boleh ambil. Tapi kalaulah pada sudut pandang agama ini menampakkan benda tu rasuah, maka jangan ambil. Sebab dia tu ada dia panggil ada udang di sebalik mi tu. Ada agenda tertentu yang sedang dia nak buat ataupun dia berkehendak kepada sesuatu. Sebab tu kalau kita tengok hari ni rasuah ni datang dengan macam-macam bentuk rasuah. Ni tambah-tambah macam baru ni kan, bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri umumkan macam ni untuk suntikan untuk ekonomi untuk 200 bilion lebih ni kan. Tiba-tiba wujudnya juga sentimen-sentimen dia kata duit bantuan tu mestilah melalui golongan-golongan tertentu. Ni kita bimbang kat situ. Sebab tu kalau kita tengok terus SPRM keluarkan, Datuk Azam Baki pengarah SPRM Malaysia keluarkan agar waktu ni SPRM akan buat siap siaga untuk pantau bantuan tu sampai ke tidak. Sebab wujudnya layer-layer yang suka pegang-pegang benda macam ni. Sebab tu kalau kita baca di zaman Saidina Umar Abdul Aziz, saya suka baca sifat yang dibuat oleh Saidina Umar Abdul Aziz ni. Dia kata apa? Saidina Umar Abdul Aziz saat dia memimpin kerajaan Islam sebagai, kalau bahasa mudah, waktu dia sebagai khalifah, atau kita panggil hari ini sebagai Perdana Menteri lah. Waktu dia sebagai Perdana Menteri ataupun khalifah, apa yang dia buat? Mana-mana wakil rakyat yang nak bertanding ataupun yang nak jadi memegang portfolio jawatan di bawah kerajaan dia arahkan kewajipan yang pertama, wajib kena declare harta. Maksudnya kena habaq harta ada banyak mana. Tu zaman tu. So apa yang berlaku? Adakah declare saja tak? Dia kata waktu kalaulah ketika mana dia nak memegang satu portfolio jawatan itu, harta kena banyak, dia ada banyak ni. Sebenarnya saya nak pegang saya pegang menteri pertahanan lah. Contoh saya tak berhajat pun nak jadi menteri. Contoh saya ni pegang sebagai menteri pertahanan. So sebelum saya pegang menteri pertahanan, maka saya kena declare dulu harta saya banyak mana. So saya declare lah harta saya ada kereta 2 biji, saya ada rumah 1, saya ada tanah 1, and then saya ada bini seorang contoh, and then saya ada harta dalam bank ada berapa. So total up daripada value duit saya sekarang sebelum saya pegang jawatan Menteri Pertahanan, saya ada 200,000 contoh. So 200,000 ringgit ini adalah nilai yang saya ada sebelum bertanding ataupun sebelum saya pegang jawatan, dan nilai yang sama wajib kena ada pada saya ketika saya meletakkan jawatan ataupun saya melepaskan portfolio. So ini yang berlaku di zaman Saidina Umar Abdul Aziz. Bagaimana integritinya menteri-menteri di zaman tersebut sebelum pegang jawatan banyak ni harta, selepas-lepas jawatan pun banyak tu harta. Tuan-tuan bayangkan muslimin muslimat dirahmati Allah, kalau itulah keadaan yang berlaku dalam dunia politik kita di seluruh dunia hari ni, agak-agak ramai tak yang akan bertanding? Agak-agak.
kita nak cari tokoh-tokoh seperti mana arwah Tok Guru Ni Aziz, arwah Menteri Besar Kedah kan, Dr. Azizan, bekas MB Kedah. Kalau kita nak cari terus terang lagi, bukan kita nak pandang sudut politik, tapi saya sangat kagum dengan kepribadian Tuan Guru Haji Hadi, yang mana mereka ni dah pegang jawatan yang menteri besar, mereka pernah pegang jawatan yang hebat-hebat, ahli parlimen dah berapa season kan. Mereka kaya tuan-tuan, tapi tidak nampak pun kekayaan pada diri mereka. Bukan saya bukan cerita dalam sudut politik lah. Tuan-tuan nak politik punya pasal kat tuan-tuan. Cuma saya memandang daripada sudut seorang manusia biasa. Saya mengajak di Masjid Rusila daripada tahun 2015. Daripada tahun 2015 saya mengajak, dan alhamdulillah dah satu kitab habis, ni masuk kitab yang kedua. InsyaAllah kita akan sambung lepas raya. Kita akan sambung kitab yang kedua pula. Dan saya mengajak di Masjid Rusila, saya yakin dengan sebab kapasiti ilmu memang tak, sebab saya bukan orang yang alim. Saya bukan lepasan Azhar, saya bukan lepasan Jordan, saya bukan lepasan Madinah, saya bukan lepasan pondok. Saya cuma 12 tahun di sekolah agama Daris. Lepas tu saya pergi UPNM buat human resource, dan saya pergi mengaji dengan Ustaz Yahya Bakai di Pondok Bakai selama setahun sahaja. Lepas tu celuk sikit-sikit je. Saya bukan alim. Sebab tu waktu Tok Guru Ni Aziz, waktu Tok Guru Haji Hadi panggil, saya ingat kita 2015 dia panggil saya pergi rumah dia kata, Ustaz, ayah cik, dia panggil, dia bahasakan, ayah cik nak minta Ustaz ngajar di Masjid Rusila. Saya kata, ayah cik minta maaf, saya tak pandai. Dia kata tak apa, Ustaz baca untuk anak-anak muda. So saya berbekalkan kekuatan tu, alhamdulillah dah 5 tahun, di tahun 2020 adalah tahun yang kelima saya mengajar di Masjid Rusila. Dan sepanjang saya duduk di sana, saya sangat kagum dengan kepribadian Tok Guru Haji Hadi Awang. Orang kecam dia macam-macam, dia tak pernah balas, dia tak pernah kata ke orang, dia tak pernah ni, tak pernah pun tuan. Dan hari ni walaupun saya yakin dia sepatutnya ada harta yang lebih daripada sekarang yang dia ada, tapi tak tuan. Dia sangat tawaduk, dan rumah dia, saya kata rumah saya sekarang lebih baik dari rumah dia. Lebih besar daripada rumah dia, lebih mewah daripada rumah dia. Malulah kita Tok Guru yang bekas menteri besar pun macam tu. Lepas tu saya kata, kalaulah wujudnya pemimpin-pemimpin yang clean daripada rasuah, yang tidak menjadikan jawatan itu mayubali min aina asabal mal, untuk ruang dia nak mengambil harta-harta orang daripada halal dan haram, dia campur dan sebagainya, saya yakin dunia ni akan aman. Percayalah tuan-tuan, kalau wujudnya orang yang memegang jawatan bukan di atas kepentingan, yang nak kepada harta dan sebagainya, saya yakin dunia ni akan sangat aman. Wujud cuma tak ramai. Kebanyakannya pegang jawatan untuk apa? Untuk dapatkan duit ringgit yang banyak dan sebagainya. Contohnya tengok yang berlaku lah, ada seorang doktor gigi kan, dulu saya ingat lagi, dia kena tangkap dah, dia kena penjara dah. Jadi menteri besar satu penggal, bila cek-cek dia beli rumah cash sampai 5-6 juta ringgit. Dan dibuktikanlah bersalah bila SPRM tangkap, minta buktikan duit datang benar-benar, beli cash sampai cash nak beli rumah cash sampai 5-6 juta. So dia tak boleh nak buktikan, dia di-charge atas akta money laundry. Money laundry lah, dia panggil sebagai amla. Walaupun ditangkap tu tak apalah, nak abang tu dia tu doktor gigi, pegang setahunnya beli sampai 5-6 juta. Gigi siapa dia cabut banyak sangat kan? Sampai beli rumah macam tu dan sebagainya, sebab wujudnya jalan-jalan yang mungkin yang tak betul ni. Maka samalah dengan kata orang, kita dalam bab berniaga pun, saya yakin ramai kawan-kawan yang berniaga dalam ni, founder-founder yang berniaga ni ramai, Kak Saura, Kak Zila, Haji Asri, Ibu Faridah Hanim, orang-orang hebat ni, Abang Nick Gerila, founder-founder belakang. Maka sama juga waktu kita berniaga pun, jangan bagi ada unsur-unsur rasuah. Contohnya kita nak dapatkan lesen KKM, nak dapatkan halal, nak dapatkan standard, kadang-kadang kita bayar kat orang, bagi hadiah kat kawan tu atas apa? Kalau atas kepentingan nak diluluskan, maka ingat hukum dia haram dan dosa besar. Anda tak kisahlah siapa pun, siapa buat bisnes, sebab tu tolong hati-hati. Saja senang ya. Sebab tu beberapa syarikat yang bila depa nak lantik saya sebagai partner syariah, saya kata satu ya. Kalau you boleh follow apa yang saya tetapkan, okey, you tak ada masalah. Tapi kalau you nak buat cara you, sorry, itu bukanlah, sebab saya tidak kepentingan. Sebab tu kalau tuan-tuan boleh tanya beberapa company yang lantik saya sebagai compliant syariah, di antaranya saya sebut satu sebab dia ada bersama kita, adalah Abang Nick Chams. Chams Cosmetic dia lantik minta saya jadi partner syariah. And then saya kata okey, beberapa benda yang kita kena follow that rule and regulation. Sebab kita nak berniaga ni bukan hanya semata-mata kita nak rezeki Allah, tapi kita nak keberkatan juga daripada Allah. Sebab ramai orang yang berniaga dia tidak memandang dari sudut keberkatan. Dia hanya memandang dari sudut nak dapat duit. Maka buatlah copywriting palsu,
Kita menggunakan, kita malah sebut contohnya paid review. Alhamdulillah untuk Charms Cosmetic, kita punya ni adalah Saryanti kan. Saryanti sendiri menggunakan produk tu. So dia bukan paid review. Dia bukan kita bagi dekat dia, boleh tak you paid review, you review I punya produk. Kawan tu pun buatlah, hello guys, hari ni I guna produk ni. Padahal dia tak guna pun produk tu, dia hanya menipu sahaja untuk dia dapatkan keuntungan dia. Maka hati-hati benda-benda macam ni, kadang-kadang untuk unsur penipuan. Paid review, kalau dia tahu ustaz, habis tu macam mana kami nak guna bayar paid review? Boleh, tapi perkataan tu jangan claim kata dia guna. Katalah produk ni bagus, produk ni apa semua, walaupun saya tak guna lagi, tapi saya yakin sebab saya tengok banyak gila orang komen yang bagus-bagus dan sebagainya, kena cerita. Yes is yes, no is no. Jangan cerita benda yang tak betul. Ni banyak kadang-kadang usahawan-usahawan kita yang terlepas pandang dalam bab ni. Saya pesan sebab saya sayang pada tuan-tuan, saya tak mau wujudnya. Kita duk nampak rasuah ni, orang duk bagi benda-benda. Kita terlupa termasuk daripada bahan-bahan rasuah ni adalah samalah kita bagi dekat Insta famous ataupun artis untuk dia bercakap tu kan rasuah, kita banyak duit. Sebab kalau tuan-tuan tak bagi duit, agak-agak dia cakap tak? Kalau tuan-tuan maksudnya kita telefon lah, Assalamualaikum, contohnya telefon lah Mira Filzah ke, I Mira, ni I dah hantar barang, you review saya punya produk, agak-agak dia nak buat dah sebab dia artis. Saya bukan kata dia jahat. Mira Filzah dia bagus. Tapi kalau normal punya manusia, adakah dia akan bercakap secara percuma? Insya-Allah tak. Maka kita pun bagi duit. Dengan asbab kita bagi duit tadi, maka dia pun akan bercakap benda yang dia tak buat. Apa maksud benda yang dia tak buat? Dia kata, "Hai guys, saya guna produk ni, tak sampai 2 hari ada putih." Padahal dia beranak memang putih dah. Try bagi saya pakai, 2 bulan pun haram tak putih-putih juga. Maka jangan claim benda yang tak dibuat. Kerana banyak hari ni saya tengok, dia jadi trend buat trade, dia panggil paid review. Menggunakan artis-artis ataupun Insta famous ataupun tribe tertentu untuk bercakap produk dia. Maka hati-hati tuan-tuan. Sebab Nabi dah kata dah, matlamat tidak, dia kata disebut dah, benda-benda yang kata ma yubali min aina asabal mal, daripada mana datang harta benda itu, nanti manusia ni dia akan satu sifat dia panggil watanajus fid dunya. Dalam satu hadis Nabi kata watanajus fid dunya, ini adalah bersifat dia nak cari harta benda dunia sehingga kan sanggup buat benda-benda yang haram, benda-benda yang tercela. Di bersama kita Ustaz Hidayat Amir, Ustaz Rainbow pun ada, masya-Allah. Maka sebab tu hati-hati dalam bab paid review, dalam bab tulis copywriting, tolong jangan tipu. Jangan tipu. Banyak saya tengok copywriting tipu ni pun banyak. Dia tulis beli sekarang produk cuma tinggal 3. Tuan-tuan jangan tuan-tuan tipu tu. Kalau betul produk tinggal 3 tak apa, bila cek-cek balik, dalam store ada lagi 300, 200 ni, ada pun ada 15, 20 lagi. Kenapa tinggal 3? Sebab dia nak bina dalam istilah marketing, dia panggil dia nak bina CTA, dia panggil call to action, atau nak bina agensi. Maka dia pun buat penipuan-penipuan macam tu. Saya seronok tengok bila sahabat saya Qaina Saimin, siapa-siapa yang buat produk malam ni, saya tengok tadi dekat 7-8 orang yang founder produk. Yang saya yakin kamu adalah jutawan-jutawan, tapi tolong cari orang yang macam bukan saya nak angkat produk siapa-siapa, tapi macam Qaina, dia ada kilang dia sendiri, kilang OEM, nak buat produk kosmetik apa semua ni. Qaina sangat menekankan soal ingredient ataupun barang apa yang nak digunakan. Pada saya, Qaina keep going to do like that, sebab ramai orang yang tak cara dalam bab ni. Orang tak kisah halal ke haram ke, yang penting dia boleh supply produk. No. Kalau kita terpaksa spend duit yang lebih sikit, lebih baik kita spend duit lebih sikit untuk keluarkan produk yang ada keberkatannya, daripada kita berjimat untuk keluarkan produk yang ada unsur syubhahnya. Sebab kita soal perniagaan ni, kita nak satu keberkatan. Ya, Allah boleh bagi mungkin kadang-kadang perniagaan kita itu nampak untungnya banyak dengan fizikal, nampak banyak. Hakikat nampak banyak, tapi ingat Allah boleh tarik bila-bila masa. Bukti dia apa? Tengok sekarang. Perniagaan kita hebat, tak mana pun cuba tengok. Bila Allah bagi COVID-19, tertungging habis. Ramai mana company-company yang habis. Jam tuan-tuan. Bukan nak kata perniagaan kita tak berkat, tapi nak cerita kata ingat, Allah boleh bagi dan Allah boleh tarik bila-bila masa. Sebab tu pengajaran dia, lebih baik kita dapat yang sedikit diberkati daripada banyak yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka hati-hati, dalam hadis Nabi kata, ketika mana selagi mana pemberian itu yang tidak ada apa-apa dia panggil unfair advantage, maka ambil. Tapi kalau wujudnya unfair advantage, one dia kita terima pemberian tersebut membuatkan judgement kita akan bertukar, maka dalam bab ni berhati-hati. Saya teringat Datuk, saya sebutlah nama sebab Datuk Syarul Nizam, SPRM Kedah.
Alhamdulillah sekarang jadi kawan lah. Dia Datuk Syarul pernah panggil saya, dia kata ustaz boleh macam mana nak selesaikan masalah tahun lepas dia panggil, dia kata ustaz macam mana nak selesaikan masalah rasuah daripada kalangan ahli ataupun pegawai-pegawai depa. Saya kata yang pertama kena tahu dulu di mana punca masalah. Punca masalah. Saya kata tak ada orang yang lahir-lahir nak buat jahat. Tak ada orang yang beranak-beranak nak terima rasuah. Tak ada, tuan. Dan semua orang lahir, Nabi kata dah, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap daripada anak Adam itu lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan yang baik. Dalam keadaan yang baik ini disebut fitrah, itu adalah keadaan yang mulia. Tapi apa keadaan yang membuatkan dia jahat? Biasanya saya tanya Datuk Syarul, Datuk Syarul kata, dia kata biasanya masalah kewangan. So selesaikan masalah kewangan dia. Sebab tu alhamdulillah, atas sebab saya bawa Datuk Syarul dengan beberapa pegawai SPRM Malaysia, pengarah-pengarah Malaysia ni untuk pergi jumpa dengan Haji Asri sendiri. Jumpa dengan Haji Asri, kata Haji, saya tak pandai nak mengajak dalam bab saham, saya kata. Tapi saham is good instrument untuk kalau pegawai-pegawai ni boleh belajar, at least mereka ada duit lebihan yang tak kacau waktu bekerja mereka, dalam masa yang sama mereka boleh untuk trade buat duit juga. Sebab tu alhamdulillah daripada pihak SPRM pun mereka wujudkan, dia panggil kursus kewangan, pengurusan kewangan. Dalam masa yang sama mereka boleh belajar cara menguruskan duit sendiri. Maksudnya kelas saham tu diwujudkan dalam bentuk macam, kalau kita ni koko lah yang wajib ada 50 jam ke apa, yang government sector kan. So sebab apa kita nak kekang kepada rasuah ni, bukan hanya pada pendidikan kita panggil ustaz main ceramah rasuah. Kadang-kadang mereka terima ni bukan sebab mereka nak, tapi sebabkan perlu. Contohnya anak masuk hospital, mak sakit teruk, bini ada masalah sekian-sekian, maka dia terpaksa terima duit tu di atas sebab walaupun dia tahu benda tu haram, dia terima juga. So nak selesai ke apa? Bagi dia ada cash reserve. Ajarkan dia cara mendapatkan ada lebihan duit. Sebab tu dalam Islam boleh buka dalam surah Yusuf, Allah menceritakan pentingnya diversify duit. Sebab kan Allah bagikan Nabi, raja dia mimpi nampak kambing yang gemuk ditarik oleh kambing yang kurus apa semua tu kan. Maka bila tanya, tak ada siapa boleh terjemah. Tengok-tengok tanya kepada Nabi Yusuf AS, Nabi Yusuf boleh terjemah mimpi tersebut yang katakan Allah akan bagi kepada kamu ni, kerajaan kamu 7 tahun yang subur dan akan diuji dengan 7 tahun yang tak ada hujan, yang kering, yang masalah ekonomi lah. Maka Nabi Yusuf ajak apa? Dia kata kamu pastikan 7 tahun yang subur tadi simpan, dia panggil ataupun diversify sikit daripada sources yang ada, disimpan ketika datangnya waktu susah. Ketika datangnya waktu-waktu yang bermasalah ni. Sama dengan kita sekarang. Sekarang tak suruh tuning jarilah artis ke ustaz ke siapa-siapa pun. Jangan barulah duk kalut duit tak ada lah apa semua. Waktu kita ada duit kita buat apa? Kena diversify duit tu. Sama ada kalau tak tahu nak buat apa, simpan sebagai saving. Kena diversify. Dapat 100, dapat 1,500, ambil 200 sebagai cash reserve kita. In case berlakunya masalah-masalah macam ni, kita ada simpanan cash reserve. Ni dah guna. Guna macam dengan nak kiamat esok. Kalau boleh habis duit tu, jangan. Kena. Sebab Nabi ajak bab ni. Allah ajak kita dalam surah Yusuf agar ada, dia panggil diversify daripada duit tadi. Is not kita bergantung kepada satu sumber sahaja. Ini kena faham dan jelaskan bagi elok. Sebab bila berlakunya permasalahan, maka kadang-kadang kita terpaksa kita buat jahat tersebut disebabkan kita susah. Mengat matlamat tidak menghalalkan cara. Dan Nabi kata apa? Nabi SAW, fala ta'khuzuhu walastum bitarikihi yamna'ukumul faqru wal hajah. Dan Nabi kata, namun hakikatnya kamu tidak akan dapat meninggalkan rasuah itu kerana kamu takut fakir. Sebabkan takut kepada miskin, takut kepada orang nampak kita ni tak style, maka kita kadang-kadang kita terima juga duit-duit yang haram. Ada baru ni ada seorang model. Alhamdulillah dia dah bertaubat, dia dah berhijrah lah. Semalam pun dia kontak saya, dia follower dia ramai gila tuan, dia ada berjuta follower. Saya tak perlu sebut nama lah. Dia mesej lah, dia kata ustaz sebelum ni dedahkan aurat, sebelum ni pernah buat lah benda-benda yang merepek masuk kelab dan sebagainya. Tapi dia kata tak usah duk pandang yang lama, aturkan yang sekarang dan betulkan. Dan fokus kepada masa depan. Yang lepas-lepas kamu tak boleh ubah apa pun. Kamu tak ada alat-alat Doraemon yang nak patah balik dah. Kita kena terima hakikat tu. Saya kata al-kayyisu man dana nafsahu, orang yang cerdik pandai adalah orang yang dia muhasabah diri dia betulkan kesalahan dia. Dia kata tapi orang duk bercakap-cakap bila dia berubah sekarang, dia pakai tudung labuh dia mula untuk berubah. Tapi orang kawan-kawan duk perli dia, saya kata tak apalah.
orang cakap pasal kita tu bermaksudnya kamu satu langkah lebih baik daripada dia. Tuan-tuan, orang akan kata ke orang bila orang tu sakit hati je. Anda saya kira sabda lah, kita mula, kawan tu tak betul, kawan ni salah, kawan ni salah. Kita menyangka kita je betul. Maksudnya, kawan tu dah selangkah lebih depan pada dia. Saya kata tak suruh bicara secara lah orang yang nak kata kat kamu, orang nak ni apa semua, itu dah hak dia. Hak kita jaga bagi elok, betulkan bagi elok diri kita. Itu je lah. Sebab dia kata bila dia nak bertaubat ni banyak betul ujian dia. Kawan-kawan baik juga yang duk kata hang ni duk buat baik macam orang tak kenal hang dulu kan. Orang duk petikai macam tu membuatkan dia kata kadang-kadang ni rasa macam malas kan nak berubah ni. Dia kata tak apa, tak suruh fokus orang lah. Kalau kamu nak pada kemuliaan pada pandangan manusia, maka kita bimbang kita hilang pandangan rahmat Allah. Tapi kita fokus kepada pandangan rahmat Allah, Allah akan bagi manusia akan tengok kita. Maka betul ke hak tu je. Kita berniaga ni sebab apa? Tuan-tuan berniaga ni tuan-tuan nak manusia pandang tuan-tuan elok. Tuan-tuan boleh Allah akan bagi, tapi ingat sampai bila. Takut ketika Allah tarik, Allah akan tarik balik semua. Saya tengok ramai kawan-kawan yang berniaga tak dia untung tapi dia terus nak dia fokus kepada lifestyle, beli kereta mewah-mewah, lepas tu update gambar dia pergi bercuti dan sebagainya. Ingat, dalam setiap pandangan itu ada pandangan-pandangan yang buruk. Dia panggil pandangan yang ain, yang tak elok. Dan bila ain yang tak elok, wujudnya cemburu, wujudnya hasad dengki, dan kat situ akan wujudnya doa-doa yang tak baik kepada kita. Sebab tu saya pesan pada ramai dalam kelas-kelas, bila terlibat dalam kelas, saya sebut kepada geng-geng kawan-kawan bisnes, saya kata tak salah untuk you update lifestyle, tapi kreditkan kepada tim-tim you. Biar dia rasa setiap apa yang pengorbanan ni adalah manfaat bersama, bukan pada diri sendiri, insya-Allah. Jadi dan Nabi kata apa? Dan kamu sangat berhajat untuk mengambilnya. Bila melibatkan rasuah, melibatkan benda-benda macam ni, maka biasanya kita akan ambil disebabkan kita sangat berhajat untuk ambil dia, walaupun kita tahu benda tu benda yang haram, walaupun kita tahu benda tu benda yang tak betul. Maka dalam bab ni tolong hati-hati. Saya pesan bukan pesan pada tuan-tuan saya sendiri pun sama. Mudah-mudahan Allah memelihara kita semua. As long as kita tak ambil benda yang haram dan sebagainya, orang nak katalah. Kita doa pada Allah, mudah-mudahan siapa yang kata tu, moga Allah, kita sumpah dia agar Allah bagi taufik hidayah, agar bertabayun. Dia macam inilah tuan. Benda yang kita tak tahu, lebih baik kita jangan bercakap. Guru saya pesan dia kata apa? Bila benda yang kita tak tahu, kita bercakap, dua kemungkinan. Yang pertama, benda kita cakap tu betul, maka namanya kebetulan. Walaupun kebetulan, tapi bila melibatkan aib orang, bila benda-benda yang melibatkan aib, maka dia disebut dengan khibah. Khibah ni apa? Tetap dosa besar. Kita kata perihal aib orang, walaupun benda tu betul. Yang kedua, kalaulah kita bercakap, kita bercakap kepada orang benda yang salah, benda yang betul, memang dia buat betul itu, ataupun benda tu benda yang salah, benda yang dia tak buat. Kita kata dia ni berzina, ataupun kita kata dia ni curang, ataupun kita kata dia ni mencuri. Dia tak mencuri, dia tak curang, dia tak buat benda tu. Kita tuduh je. Maka ketika tu namanya buhtan. Buhtan ni orang Melayu panggil fitnah. Buhtan ni apa? Kita tuduh orang buat benda dia tak buat. Dan itu juga adalah dosa besar. Maksudnya dua-dua dosa besar. Kalau betul dosa besar, kalau salah dosa besar. Sebab tu saya senang tuan-tuan. Tuan-tuan, siapa yang kenal tahulah. Kalau tuan-tuan duk main kan, saya duk main cerita ni buat benda ni macam ni pada saya, tak apalah. Kita duk kata kat dia, takut kita pun tak betul juga. Senang je. Sebab kita tahu, saya tahu yang pertama, saya sendiri pun banyak dosa yang saya buat. Kenapa kita nak berbincang tentang soal dosa orang? Sedangkan kita dengan Allah pun tak settle lagi, kita nak bajet baik sangat bersepong kan? Walaupun dengan sebab mungkin kita ni pakai baju elok ke, ataupun kita ni ada gelaran ustaz ke, ataupun kita ni ada jubah ke, ataupun kita pakai tudung labuh, belum tentu kemuliaan kita dengan Allah itu wujud. Sebab tu hari ni senang je, jangan cakap buruk tentang orang. Orang kata dia pun jahat, tak apalah, kita doakan Allah bagi taufik hidayah pada dia. Jahat tara mana pun seorang manusia, rahmat Allah terlalu luas untuk manusia itu sendiri. Jadi jangan putus asa, minta ampun pada Allah atas setiap maksiat dan dosa yang kita lakukan, insya-Allah. Jadi insya-Allah sekadar tu dulu untuk hadis kita yang ke-11, insya-Allah. Kalau tak ada arah yang melintang, esok kita akan baca. Tuan, boleh tak kalau esok kita buat benda lain sikit? Esok kita akan sambung hadis, lusa kita akan sambung bacaan kita hadis dengan fiqh kita. Esok nak tak tuan-tuan kalau kita buat, saya akan jemput, kita akan buat live secara dua. Saya akan panggil seorang pakar dalam bab kewangan, Haji Asri bersama kita. Tuan-tuan nak tak tuan-tuan? Kita akan cerita